Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar tema 6 iaitu semangat cinta akan negara. 就是爱国精神的. Okey. Sebelum kita masuk kepada unit 16, kita akan tengok dulu muka surat 81 tentang peribahasa dan slogan. Okey, macam mana kita nak kenal peribahasa ataupun slogan? Okey, yang berwarna hitam, ayat yang berwarna hitam ialah peribahasa dan ayat yang berwarna ungu ialah slogan. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Gambar pertama tentang berpantang maut sebelum ajal dan biar putih tulang jangan putih mata. Ini ialah peribahasa. Okey, kita tengok maksudnya. Okey, berpantang maut sebelum ajal iaitu peniup semangat untuk kita terus berjuang dan bertahan dalam apa jua keadaan. Biar putih tulang jangan putih mata. Maksudnya lebih baik mati berjuang daripada menanggung malu kerana menyerah kalah. Okey, untuk gambar yang kedua, kita tengok beli barangan buatan Malaysia kan. Yang ini ialah slogan. Okey, buatan Malaysia pilihan bijak. Kualiti barangan Malaysia adalah setanding dengan barangan luar negara. Okey, yang seterusnya, Allah membeli menang memakai. Okey, ini peribahasa. Maksudnya barang yang baik ataupun berkualiti memang mahal tetapi dapat bertahan lama. Okey, sambungan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, biar mati anak jangan mati adat. Okey. Maksudnya adat yang tidak boleh dilanggar mesti kita patuhi. Di sini lahirnya sebuah cinta. Ini ialah slogan. Maksudnya cinta akan negara dengan lebih mendalam lagi. Okey, gambar yang terakhir, kedua-duanya ialah slogan. Okey, bangsa membaca, bangsa berjaya. Okey, maksudnya kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan memperoleh maklumat melalui pembacaan. Dan yang terakhir, bahasa jiwa bangsa. Maksudnya keterampilan sesuatu bangsa dapat digambarkan melalui bahasa yang dituturkan oleh masyarakat. Okey, sekarang kita masuk kepada unit 16 iaitu memperkasakan bahasa kita. Okey. Murid dapat mempelajari kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, tajuk kita ialah terapkan jati diri. Okey, pada minggu hadapan, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang akan menyertai bengkel memartabatkan bahasa Melayu di Inap Desa, Air Panas, Ulu Legong bersama-sama dengan murid dari Sekolah Jenis Kebangsaan di daerah Baling. Okey. Inap Desa maksudnya chalet. Okey, kita tengok memberikan respon terhadap arahan. Okey. Cikgu beritahu Samila, tolong pastikan jalur gemilang dibawa. Bendera itu akan dipacakkan di tepi kolam air panas. Okey, sekarang Samila perlu memberikan respon terhadap arahan gurunya. Okey. Jadi kita tengok apakah yang perlu diujarkan oleh Samila. Cikgu Sewi akan saya pastikan. Tengok dia ada mulut. Maksudnya kita perlu fikir apakah respon yang seharusnya diberikan oleh Samila. Okey, jom kita tengok apakah respon yang diberikan oleh Samila. Okey, dia kata apa? Cikgu Sewi akan saya
pastikan bendera itu dipacakkan di tepi kolam air panas. Okey, kita tengok pula yang kedua. Rages, semasa bengkel mematabatkan bahasa Melayu nanti, sila pastikan setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Tujuannya adalah untuk pemupukan semangat perpaduan. Okey, perpaduan je tuan cik. Okey. Jadi, sekarang Rages perlu memberikan respon terhadap arahan daripada gurunya tadi. Okey, apakah respon yang perlu diberikan oleh Rages? Okey, jom kita tengok. Okey. Yang kedua, akan saya pastikan setiap kumpulan terdiri daripada murid Melayu, Cina dan India. Okey. Kita masuk kepada respon yang ketiga. Okey, Cikgu Sewi bagi tahu apa? Okey, ada lagi pesanannya. Ruben, dia pesan kepada Ruben pula yang ni ya. Ruben, harap peserta dapat menyanyikan lagu Negaraku dan lagu bahasa jiwa bangsa setiap pagi. Lagu ini dapat mengukuhkan jati diri, kewarganegaraan dan patriotisme dalam diri setiap peserta. Okey, jadi sekarang Ruben perlu memberikan respon terhadap arahan gurunya tadi. Okey. Jadi kita tengok sekarang apakah respon yang diberikan oleh Ruben. Okey. Saya akan memastikan peserta dapat menyanyikan lagu Negaraku dan lagu bahasa jiwa bangsa setiap pagi. Okey, begitulah respon-respon yang diberikan berdasarkan arahan daripada Cikgu Sewi. Okey. Macam mana kita nak tahu macam mana kita memberikan respon? Sebab dia menggunakan ayat perintah. Okey, Cikgu Sewi menggunakan ayat perintah. Okey, contohnya sila, tolong, ada kata perintah seperti itu dalam satu ayat. Ini bermaksud ayat-ayat tersebut ialah ayat perintah. Okey, murid-murid, untuk muka surat ini kita akan belajar membaca. Okey, kita membaca petikan secara mekanis. Maksudnya bacaan kita mestilah dengan sebutan yang jelas dan betul. Okey, tajuk kita ialah bengkel mematabatkan bahasa Melayu. Okey, jom kita baca sekarang. Okey, pada 27 Julai 2016, Unit Kurikulum Pejabat Pendidikan Daerah Baling telah mengadakan bengkel mematabatkan bahasa Melayu. Bengkel itu diadakan di Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong. Peserta bengkel itu terdiri daripada murid sekolah jenis kebangsaan daerah Baling. Penganjuran bengkel itu adalah untuk menggalakkan anggota persatuan menggunakan bahasa Melayu dengan fasihnya. Di samping itu, bengkel ini juga dapat mengeratkan hubungan dalam kalangan murid-murid sekolah jenis kebangsaan. Melalui bengkel tersebut, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan dalam setiap peserta dapat dikukuhkan. Pelbagai aktiviti telah diadakan bermula dari pukul 7.30 pagi hingga 10 malam. Peserta juga memakai pakaian kebangsaan seperti dhoti, baju Melayu, baju kebaya dan congsam semasa menjalankan aktiviti. Akhir sekali, peserta diminta mencatat maklumat tentang bengkel tersebut. Begitulah, murid-murid perlu membaca dan pastikan setiap bacaan kita mempunyai sebutan yang betul dan jelas. Okey, untuk muka surat ini, murid-murid belajar menulis. Okey, menulis perkataan dan frasa. Okey, tentang pendeta bahasa. Ini petikan pendeta bahasa. Okey, perkataan-perkataan ataupun frasa dalam petikan tersebut yang perlu murid-murid buat imla ialah seperti bilik tayangan, anak lelaki, luar biasa, anak Melayu, jati diri,
bahasa Melayu, tanggungjawab, sistem ejaan, guru bahasa, anak murid, penulis muda, titik peluh, rak buku, pusat sumber, warga negara, di kampung kerdas, peserta bengkel. Okey. Ini perkataan-perkataan ataupun frasa yang perlu ditulis oleh murid-murid. Okey, murid-murid, sekarang kita sambung tentang seni bahasa. Okey. Petikan kita yang bertajuk Saya Bangga Berbahasa Melayu. Okey, murid-murid mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah. Okey, contoh-contoh bahasa yang indah adalah seperti melontarkan pandangan, lambaian daun kelapa, lirikan matanya, benakmu, mengukir sekuntum senyuman, menuding jari, laksana hang tuah tak kala menentang musuh, berbesar hati. Ini contoh-contoh bahasa yang indah yang terdapat dalam sesuatu penulisan ataupun dalam yang kita gunakan dalam semasa bercerita. Okey, murid-murid, sekarang kita akan belajar kata adverba. Kata adverba ialah kata yang menerangkan kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Okey, contohnya seperti hari, esok, awal pagi, menangis tak esak-esak. Okey, lagi apa yang dapat kita lihat pada gambar catatan istilah ini, ada berjalan cepat, dipasang tinggi, jurung kali, dibaca pantas, tepukan gemuruh, hampir pasti, harapan melangit, beratur lurus. Okey, ini ialah contoh-contoh kata adverba. Okey, sekarang murid-murid boleh menggunakan kata adverba dalam penulisan catatan ini. Okey, contohnya setiap catatan perlu ada hari dan tarikh. Okey, Sabtu, koma dan tulis tarikh. Okey, pada pukul 7.30 pagi, saya melihat ibu bapa membawa anak-anak ke sekolah. Mereka berjalan cepat, 很快. Saya dan Ruben ternampak gegantung dipasang tinggi juga. Okey, gegantung 就是布条挂得很高. Okey, seterusnya pukul 8 pagi, pertandingan bacaan pantas julung kali diadakan. Julung kali 就是第一次. Islah yang mewakili kelas kami. Islah 就是我们班上的代表. Buku yang disediakan oleh pihak sekolah dibaca pantas. Dibaca pantas 就是读很快. Okey, seterusnya yang ketiga, gambar yang ketiga, pada pukul 10 pagi, murid tahun 6 sahaja yang menyertai kuis tata bahasa. Chin Hui menerima tepukan gemuruh kerana menjawab dengan tepatnya. Chin Hui tepukan gemuruh 就是大家在拍手. Okey, Chin Hui dan kawan-kawannya hampir pasti menang. 他们接近要赢了的. Okey, yang keempat, pukul 11.45 pagi, pertandingan bercerita memang mendapat sambutan. Mendapat sambutan 就是得到热烈的支持了，大家都来支持. Okey, peserta beratur lurus. Okey, sebelum naik ke pentas, semua peserta menaruh harapan melangit untuk menang. Okey, inilah contoh-contoh penggunaan kata adverba dalam penulisan. Okey, kita dah sampai ke penghujungnya untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada topik-topik yang akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi.